أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب يسر وهداية النزول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نعرف بها ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم لا نفعنا بالدارين sekarang. Dan adalah sembahyang itu terbagi ia atas 4 bagai. Dan adalah sembahyang itu. Ini kira semua bagai-bagai sembahyang. Tak tentu tak tilik kepada sembahyang 5 waktu lah. Dan adalah sembahyang itu terbagi ia sembahyang atas 4 bagai. Pertama, fardu ain, iaitu dituntut perbuat akan sebagai tuntut yang putus dan diseksa atas meninggalkan dia dengan tilik kepada zatnya, kepada orang yang mengerjakan dia, dan iaitu 11 bahagian. Pertama daripada 4 bagai. Sembahyang dia katanya terbagi kepada 4 bagai. Pertama, fardu ain, iaitu fardu ain yang dituntut perbuatkan akan sebagai tuntut yang putus. Memanglah kalau wajib tu begitu. Dituntut perbuatkan, yang dituntut oleh syarak akan mukallaf pada buat. Yang dituntut maknanya sembahyang yang dituntut oleh syarak akan mukallaf perbuatkan akan tuntut tu sebagai tuntut yang putus. Kalau tak putus tu jadi sunat. Tuntut tu tuntut yang putus, maknanya kalau tuntut tidak putus, maka jadi sunat dan diseksa atas meninggalkan dia. Memanglah begitu, sebab fardu ain. Dengan tilik kepada zatnya, dengan tilik kepada dirinya, diri fardu ain. Dengan tilik pada zat, yakni pada dirinya, diri fardu ain. Tilik-tilik kepada orang mengerjakan dia, kan fardu ain. Tilik kepada orang mengerjakan dia tu begitu. Dan iaitu fardu ain 11 bahagian. Dan iaitu fardu ain tu 11 bahagian. Pertama daripada 11 tu pula, sembahyang orang hadir dan yang mukim pada satu tempat. Sembahyang orang hadir yang mukim, orang hadir, orang tidak musafir. Orang hadir, orang tidak musafir. Yang mukim, yang mendiami pada satu tempat. Maka cara solat dia lain. Kedua, sembahyang orang musafir.
Kedua, sembahyang orang musafir. Sembahyang yang disembahyangkan oleh orang musafir. Ketiga, sembahyang jamuk bagi orang musafir dan bagi hujan. Maknanya jamuk sembahyang tu sebab dia musafir, sebab dia hujan. Sebab hujan. Dia masalah jamuk tu boleh jamuk sebab musafir, boleh jamuk sebab hujan. Seperti mana lagi akan datang. Keempat, sembahyang Jumaat. Kelima, sembahyang takut. Seperti sembahyang orang perang yang belum lagi bercampur perangnya. Sembahyang takut, salatul khauf, dia panggil. Sembahyang di dalam ketakutan. Macam mana sembahyang dalam ketakutan? Seperti sembahyang orang yang perang. Tapi orang yang perang tu belum bercampur peperangan. Jadi maknanya belum bercampur tu maknanya belum berlawan betul-betul lah. Belum berlawan betul-betul maknanya pasukan orang Islam duduk sebelah ni, pasukan orang seterunya sebelah sana. Belum jadi belum berlaku bertempuran lagi. Jadi maknanya orang Islam duduk di kem orang Islam, orang kafir duduk di kem dia. Tapi dah bertemu lah. Tapi belum jadi bertempuran tu belum lagi. Nah, itu mana belum bercampur perang, maknanya belum pada berlawan betul-betul lagi. Keenam, sembahyang sangat takut yang sudah bercampur sekira-kira tiada mendatangkan dia, tiada diamankan dia seterusnya. Keenam, sembahyang di dalam masa sembahyang ketakutan juga. Tapi yang sudah bercampur perang. Sekira-kira tiada diamankan seterusnya. Tak nak selamat daripada seteru. Sudah bercampur tu maknanya sudah bertempur lah. Sudah sedang berlaku berlawan. Dah. Maka itu cara lain pula. Ketujuh, sembahyang qadha fardu. Kedelapan, sembahyang i'adah 2 kali. Kerana cedera sembahyang yang pertama. Sebab sembahyang yang pertama jadi ulang kali yang kedua, sebab sembahyang yang pertama tu ada kecederaan, kita kena buat lain. Contohnya kalau sembahyang sudah salat tengok ada kena najis kat baju masalah. Artinya sudah salat kali pertama ingat balik katanya tidak ambil wudu, maka kena buat lain. Kesembilan, sembahyang orang sakit. Cara solat orang sakit tu macam mana? Duduk mengiring dan sebagainya. Kesepuluh, sembahyang orang tenggelam. Kesepuluh, sembahyang orang tenggelam, yakni orang yang hampir hendak tenggelam di dalam air. Dia duduk di atas perahu, cara mana dia nak solat. Kesembilan, sembahyang orang ma'zur, yakni diuzur. Ma'zur maknanya diuzur, mana orang yang diuzurkan, iaitu orang ketiadaan air dan tanah. Dia berhadas, tidak ada air untuk nak ambil wudu atau untuk nak mandi, tidak ada tanah untuk nak tayamum ganti daripada wudu, daripada mandi. Dan lagi cukup 11. Dan lagi akan datang sekaliannya pada tempatnya. Pada tempat masing-masing lah tu. Daripada sebelah bahagian. Itu bahagian yang pertama. Nah,
Bahagian yang pertama ialah bahagian fardu ain. Dan kedua fardu kifayah. Dan tutut perbuat akan sebagai tutut dan iaitu dan iaitu tambah iaitu kedua fardu kifayah dan iaitu yang dituntut. Nak tambah gitu. Macam-macam fardu ain iaitu dan yang dituntut. Dan iaitu yang dituntut perbuat akan sebagai tutut yang putus. Memanglah sebab fardu begitu. Daripada ketiadaan tilik kepada zat orang, daripada ketiadaan tilik, mana dengan tak tilik, dengan tidak tilik, yang putus daripada daripada ketiadaan tilik dengan zat, dengan diri, daripada ketiadaan tilik dengan zat. Daripada ketiadaan tilik dengan zat, mana tak tilik di awal lagi, kepada orang mengerjakan dia. Jadi siapa-siapa pun boleh. Siapa-siapa buat pun boleh. Ini berbeza di antara fardu ain dengan fardu kifayah. Perbeza di antara sembahyang fardu di antara fardu ain dengan fardu kifayah. Dia tilik kepada fardu dengan wajib tu sama. Fardu dengan wajib tu sama, maknanya ialah perkara yang perkara yang dituntut oleh syarak untuk kita mukallaf mengerjakan. Tutut tu sebagai tutut yang putus. Maka itulah fardu, itulah wajib. Tapi tututan tadi itu sekiranya kalau fardu ain, dia tilik kepada orang yang mengerjakan dia, orang yang tertentu. Jadi maknanya bukan kata siapa-siapa buat pun boleh, kita tak buat, ada orang lain buat pun boleh. Bukan begitu kalau fardu ain. Maknanya fardu ain tu dia kata tadi macam mana? Dengan tilik pada zatnya kepada orang mengerja. Orang ni kena kerja, orang lain tak boleh. Adapun fardu kifayah ni dengan tidak tilik kepada siapa yang mengerjakan. Siapa-siapa buat pun boleh. Jadi nak bagi hasilkan. Tengok seperti dia katanya, itu sembahyang solat jenazah. Solat jenazah tu dituntut oleh syarak akan kita orang mukallaf untuk mengerjakan solat jenazah. Tutut tu tutut yang putus. Memanglah begitu sebab dia fardu. Tetapi dengan tak tilik kepada orang mengerja. Kalau tak kita buat, orang lain buat pun memadai. Lepas daripada tututan. Kalau kita buat, orang lain tak buat. Dah lepas daripada semua, daripada tututan. Adapun fardu ain yang tadi, dia tilik kepada orang yang tertentu. Sebab ain mana diri orang yang tertentu. Benda ni kita kena buat. Kalau bagi orang lain buat, tidak memadai. Kalau bagi kepada orang lain buat, tidak memadai. Kita tak buat, bagi orang lain buat, tidak memadai. Begitu. Adapun fardu kifayah, kita tak buat, orang lain buat, memadai untuk nak lepas daripada tututan. Jadi maknanya kalau orang lain buat, kita tak buat. Lepas juga daripada dia yang buat dan daripada kita yang tak buat daripada tututan wajib. Adapun fardu ain, kalau orang nu buat lepas tututan daripada diri dia, kita tak buat, tak lepas pada tututan daripada diri kita. Jadi dia dua perkara. Fardu tu maknanya perkara yang dituntut disuruh oleh syarak akan kita orang mukallaf buat.
sebagai tuntutan yang putus, tak boleh tinggal sama sekali. Itu makna fardu. Apa tu tilik, apa tu ain tu makna fardu ain tu ialah fardu maknanya ain tu maknanya tentu. Mana kita kalau tutup di atas kita, kita lah kena buat. Orang lain tidak memadai. Buat. Tak memadai dengan orang lain buat. Tapi kalau fardu kifayah tu kita tak buat, orang lain buat, memadai. Begitulah. Maka tengok dia kata yang kedua tu fardu kifayah. Dan iaitu fardu kifayah yang ditutup berbuat akan sebagai tutut yang putus. Kalau tak putus jadi sunat. Daripada ketiadaan tilik, maknanya tak tilik dengan zat dengan diri tututan tu kepada orang mengerjakan dia. Siapa-siapa kerja pun hasil lepas daripada tututan. Dan iaitu yang kedua, sembahyang jenazah dan sembahyang jemaah. Maka lagi akan datang keduanya pada tempatnya. Pada tempatnya, tempat kedua itulah. Sembahyang jenazah pun lagi akan datang. Sembahyang berjemaah pun lagi akan datang. Katanya, dan fardu kifayah yang lain daripada sembahyang amat banyak. Biar dulu. Jadi di sini begini. Dia ada lagi, dia semuanya, masalahnya semuanya ada 4. Sembahyang ada 4 bagai. 3, 4 duduk kat mana? Kita nak bagi tengok, bagi cukup dulu. Yang ketiga di mana? Nak bagi bayangkan dulu. Yang keempat tu pada muka surat 97. Muka surat 96 atas sikit. Dia katanya ketiga sunat, iaitu sembahyang 2 hari raya, akbar dan asghar. Itu yang ketiga. Yang keempat ni pada muka surat 97. Sembahyang makruh. Dan iaitu amat banyak. Dan setengah daripadanya sembahyang orang hendak qada hajat. Jadi gini, apa yang dia nak cerita sini, maksudnya nak cerita katanya sembahyang tu ada 4 bagai. Kita nak ulang balik. Sembahyang tu ada 4 bagai. Tilik kepada hukum sembahyang. Ada satu, yang pertama sembahyang yang hukum dianya fardu ain. Sembahyang yang hukum dia fardu ain. Maka sembahyang yang hukum dia fardu ain tu ada 11 bagai. Ada 11 bagai. Begitu. Apa tu? Yang keduanya sembahyang yang fardu kifayah. Sembahyang yang hukumnya fardu kifayah. Maka itu ada 2.
Ada dua. Lepas tu yang ketiganya sembahyang yang hukumnya sunat. Yang keempatnya sembahyang yang hukumnya makruh. Dah. Maka semuanya dia nak cerita katanya dalam empat bagainya semua dalam bab solat ni akan sentuh ke semuanya. Dah. Jadi masalah sembahyang yang hukumnya fardu ain ada 11 bagai. Maka dalam kitab ni akan sentuh ke semuanya. Akan menyatakan 11 bagai sembahyang yang fardu ain. Lepas pulanya sembahyang yang fardu kifayah ada dua. Sembahyang janazah, sembahyang jemaah. Maka akan sebut juga di dalam bab solat ni. Lepas tu yang ketiganya sembahyang sunat. Itu pun banyak pula. Akan disebut juga di dalam kitab ni akan bagai-bagai sembahyang yang hukumnya sunat. Seperti sembahyang raya, seperti sembahyang duha, sembahyang lain-lain lagi. Lepas tu yang ketiganya hukum sembahyang yang hukumnya makruh. Ialah seperti orang yang nak qada hajat. Ada terasa nak qada hajat tapi dia tak pergi qada hajat, dia solat dulu. Solat dalam keadaan terasa nak qada hajat. Dan sebagainya, itu hukum sembahyang dalam keadaan begitunya makruh. Jadi maknanya bahasan semuanya kalau kita tilik daripada sini sampai akhir kepada kitab bab solat, akhir bab solatnya akan sambung dengan bab apa dia? Bab zakat rasanya. Habis bab solat akan sambung pada bab zakat. Pada bab zakat sana. Jauh lagi lah. Jadi mulai kita sekarangnya, mulai daripada di sini masuk bab solat, kita akan habis bab solat sakutan dengan bab solat kita ni pada muka surat 35 juzuk 2. Juzuk 2 kat tengah-tengah kitab. Cuba tengok berapa banyak lagi kita nak selesaikan bab solat kita. Nanti habis tu jemaah boleh buka pada muka surat 35, dia kata kitabuz zakat. 35 yang lagi akan datang, bukan 35 yang sudah lepas. Dia juzuk yang kedua. Kitab kita ni ada 2 juzuk, dalam sebuah tu ada 2 juzuk. Lepas tu masuk juzuk yang kedua tu, muka surat 35, dalam katanya kitabuz zakat. Kita mulai daripada sekarang sampai sana akan sentuh dengan bab solat. Akan sentuh dengan bab solat. Cuba tengok berapa ratus muka surat lagi nak sampai sana. Semuanya di dalam bahasan bersangkutan dengan solat. Solat yang kita nak cara sekarang, jadi maknanya sekarang tu kita nak cara bab solat, solat fardu ain, solat fardu kifayah, solat sunat, solat yang makruh. Semuanya berbagai-bagai. Jadi maknanya sini tu untuk nak cerita latar belakang daripada bahasan kitab bab solat. Jadi dan sebut katanya sembahyang, bab solat, mengaji bab solat, maka perkara ni solat yang hukum fardu ain, solat yang hukum fardu kifayah, solat yang hukum sunat, solat yang hukum makruh. Bukan kita belajar bab solat 5 waktu saja. Bukan kita belajar bab solat tu bab solat sembahyang 5 waktu saja. Jadi maknanya
Ya. InsyaAllah kita akan sampai sana. Cintalah panjang umur, orang belajar ilmu, sunat cintakan panjang umur. Jadi nak cerita katanya panjangnya bahasan bab solat. Panjang bahasan bab solat. Bertahun-tahunlah kita nak habiskan bab solat daripada kesemua bagai solat yang 4 hukum tadi. Jadi maknanya apabila sebut kata dalam kitab tu kita belajar bab solat. Belajar bab solat. Bukan solat 5 waktu. Belajar bab solat. Maka akan berjumpa dengan kitanya solat yang fardu ain. Yang hukumnya fardu ain. Maka solat yang hukumnya fardu ain ada sebelah macam. Ada sebelah bagai. Bagai-bagai solat yang cara-cara solat yang hukumnya fardu ain ada 11 macam sebelah bagai. Tapi semayang tu semayang 5 waktu ni lah juganya. Semayang ni semayang 5 waktu ni lah juga pun, tetapi tilik kepada keadaan seorang yang hendak solat 5 waktu. Faham kita? Semayang fardu ain. Kita ulang balik boleh? Pada yang pertama tu dia katanya fardu ain, maka semayang yang fardu ain tu ada 11 semua. Dengan maknanya memanglah semayang fardu ain tak lepas daripada semayang 5 waktu ni lah. Semayang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ni lah. Tetapi kenapa jadi 11? Tilik kepada keadaan orang yang hendak solat 5 waktu itu. Tilik kepada orang yang hendak solat. Maka akan terbahagi kepada 11 bagai. Jadi masalahnya mengerjakan sembahyang 5 waktu tilik kepada keadaan orang yang mengerjakan sembahyang 5 waktu itu terbahagi kepada 11 bagai. Ada 11 macam orang. Tengok ada 11 macam. 11 bagai. Maknanya kita apabila kita solat 5 waktu, memanglah hukum dia fardu ain. Memanglah hukum dia fardu ain. Sebab kita kena buat sendiri, orang lain tak boleh nak buat ganti kan. Orang lain buat untuk dia, kita kena buat sendiri untuk kita. Maka tilik kepada keadaan orang yang mengerjakan sembahyang 5 waktu itu, maka terbagilah orang yang kelakuan orang yang mengerjakan sembahyang 5 waktu itu terbagi kepada 11 bagai. Kita ulang balik boleh? Sekali lagi untuk nak bagi jelas. Tapi belum pada ni nak bagi tahu katanya yang bilang-bilang semuanya nak cerita katanya tajuk-tajuk di dalam kitab bab solat ni begini. Nak cara yang benar-benar beginilah. Solat yang hukum fardu ain, solat yang hukum fardu kifayah, solat yang hukum sunat, solat yang hukum makruh. Maka solat yang hukumnya fardu ain ialah solat yang 5 waktu ni lah. Tetapi kenapa jadi 11? Tilik kepada keadaan orang akan yang hendak mengerjakan, yang nak mengerjakan sembahyang fardu ain, sembahyang 5 waktu. Maka jadi 11. Pertama daripada 11 tu kita ulang balik. Pertama daripada 11 sembahyang orang yang hadir, yang bermukim pada mukim-mukim pada satu tempat. Jadi kita macam mana kita nak salat zuhur apabila kita duduk hadir tidak musafir, lagi pulanya kita bermukim di satu tempat. Macam mana kita nak salat? Macam mana kita nak salat? Macam kita duduk kat rumah ni lah. Kita duduk kat rumah, tak ada pergi ke mana, tidak musafir, bermukim kat rumah. Macam mana kita nak salat zuhur? Ada cara dia kan? Ada cara dia. Ada cara dia. Cara orang nak solat zuhur, masalah
apabila dia tu bermukim hadir tidak musafir. Hadir maknanya tidak musafir, lagi pula dia tu bermukim berada di suatu tempat. Maka ada cara nak solat dia. Maka akan dibicarakan dalam kitab ni juga, dalam bab solat. Kedua, sembahyang orang musafir. Orang musafir, cara dia solat. Orang musafir, lepas tu dia nak solat zuhur masalan. Orang musafir, kalau dia nak solat zuhur masalan, cara mana dia nak solat nak solat zuhur, nak tunaikan, nak mengerjakan solat zuhur? Maka zuhur untuk dia nya boleh 4, boleh 2. Dah berbeza dengan zuhur orang bermukim yang hadir tadi kan. Jadi maknanya zuhur orang yang hadir bermukim pada satu tempat, yang pertama zuhur dia mesti penuh 4 rukun, 4 rakaat. Tapi zuhur orang yang musafir, apa dia? Boleh 4, boleh 2. Nak buat 2 rakaat pun boleh zuhur dia. Nak buat apa dia? Nak buat penuh pun boleh juga. Tamam 4 rakaat, tamam penuh pun boleh juga. Dah berbeza kan. Tapi hukum samalah. Orang musafir dengan orang hadir tu, sembahyang zuhur adalah fardu ain, kena solat lah. Tapi cara buat tu dah tak sama. Tu nak kena bercara juga dalam kitab solat. Ketiga, sembahyang jamak. Jamak ni, sembahyang jamak ni tak mesti orang musafir. Sebab tu dibilang asing pula daripada yang kedua. Sembahyang jamak ni tilik kepada waktu di solat, masa yang kita tunai. Zuhur boleh solat, asar boleh solat dalam zuhur, tilik kepada waktu dia. Jadi yang ketiga tadi, yang kedua tadi tu tilik pada qasar ke tak qasar. Yang ketiga, sembahyang jamak, sembahyang zuhur asar itulah juganya. Sembahyang 5 waktu yang fardu ain tu juganya, tapi buat dengan secara jamak. Bagi orang yang musafir dan bagi hujan, yakni kerana hujan. Jamak sebab hujan, jamak sebab duduk dalam keadaan musafir. Cara dia tak sama pula, nisbah masa dia. Kalau jamak takdim, asal dalam waktu zuhur, tu cara dia tak sama pula. Maka jamak ni, jamak musafir, jamak hujan akan sebut dalam satu bab masing pula. Qasar, satu bab. Macam ni. Jadi sembahyang qasar, satu bab. Ada sebut dalam kitab bab salat, sembahyang jamak musafir, jamak hujan, ada sebut dia dalam satu bab pula dalam bab salat. Keempat, sembahyang Jumaat. Ada sebut satu bab pula. Bab solat Jumaat. Kelima, sembahyang takut. Sembahyang di dalam ketakutan. Sembahyang di dalam keadaan dalam suasana ketakutan, seperti sembahyang orang yang perang. Tapi yang belum lagi bercampur perang, mana belum pada bersdaging, belum pada berlaku bertempuran. Dengan maknanya orang Islam, pasukan orang Islam duduk di tempat dia, orang kafir duduk di tempat dia. Dua-dua pasukan tu belum bertempuran lagi. Duduk di tempat masing-masing. Cumanya duduk bimbang takut ketika solat itu orang kafir serang masuk. Serang masuk ketika tengah-tengah solat. Maka ada cara dia solat untuk nak selamatkan. Ada satu bab pula dalam bab solat. Sebab tu jadi panjang, jadi banyak. Mana dia? Keenam, sembahyang sangat takut yang sudah bercampur perang. Mana sudah jadi bertempuran. Pedang dengan pedang lah. Jadi macam mana kita katanya sekarang dah jadi hangat. Dah jadi tengah-tengah bertempuran. Pedang bersentuh dengan pedang. Begitulah.
Jadi maknanya sampai masa solat kena solat. Lawan pun kena lawan. Lawan pun kena lawan, solat pun kena solat. Macam mana nak buat? Maka lepas tu macam mana bercampur saat itu, sekira-kira tiada diamankan dia seterunya, tak nak selamat daripada seteru buat apa-apa kepada dia. Dia jadi berbezanya begini. Jadi maknanya kalau kita katanya kalau yang ke-6 tu belum pada bercampur, yang ke-5 tu maknanya dia boleh buat dengan secara mana? Iman berdiri, kita buat 2 saf, lepas tu imam rokok, saf yang pertama rokok bersama imam, saf yang kedua tunggu kawal dalam keadaan berdiri. Lepas tu nanti imam sujud rokok, tidak sujud, saf yang pertama buat bersama dengan imam, saf yang kedua tu berdiri mengawal. Begitu. Lepas tu tengok pula seteru dah ada sebelah mana. Adapun yang ke-6 ni apabila dah hangat, dah berlaku pertempuran tu, dia boleh nak solat sambil berjalan, lari, jalan, dah tikam, belan-belan, nak lari pada seteru, nak apa dia, naik kuda pun naik, semayang pun solat, semayang pun semayang, berlari pun berlari, serang pun serang dalam masa solat. Begitu. Solat sambil perang, sambil berlawan. Begitu. Ketujuh, sembahyang qadha fardu. Sembahyang qadha fardu. Maka dalam kitab bab solat akan sebut satu bab pada menyatakan qadha sembahyang fardu. Maka qadha sembahyang, tapi dia adalah bahasan dia tu. Masa bahasan qadha sembahyang fardu, maka cara mana nak qadha, maka ada sebut di dalam bab solat. Ada berbeza juga ke? Dia ada juga. Tengok sembahyang nak qadha sembahyang fardu, macam mana nak qadha kalau kita tinggal sembahyang, kalau seorang tu tinggal sembahyang dengan keadaan uzur, kata uzur segera kata segera, wajib qadha dengan segera ke tidak. Kalau sembahyang tinggal dalam masa musafir, boleh nak jamak qasar ke tidak, boleh nak jamak, boleh nak qasar ke tidak. Kalau kita sembahyang yang tinggal dalam masa musafir, maka itu ada bahasan dia. Kedelapan, sembahyang i'adah 2 kali kerana cedera sembahyang yang pertama. Ini pun ada sebut juga dalam bab solat. Masalahnya sembahyang kali pertama nyata katanya tidak ada wudu. Nyata kata sembahyang pertama tu sembahyang dengan tidak ada wudu, maka wajib dia kena solat yang kedua, dikatakan solat i'adah. Kesembilan, sembahyang orang sakit. Sembahyang 5 waktu nilah juganya. Sembahyang 5 waktu nilah juganya, tetapi tilik kepada orang sakit nak solat, nak buat cara mana. Maka di sini dalam bab solat pun ada sebut juga. Ke-10, sembahyang orang tenggelam, yakni orang yang hampir hendak tenggelam. Cara mana dia nak sembahyang dalam perahu, kalau dia berdiri takut nak tenggelam, boleh ke tidak dia nak sembahyang dalam keadaan duduk. Masalahnya begitu. Boleh ke tidak kalau dalam perahu tu takut pening kepala ke masalah, atau takut tenggelam, boleh ke tidak nak duduk. Padahal berdiri itu boleh. Contohnya, itu akan sebut juga. Ke-11, sembahyang orang makzur, yakni diuzur, iaitu orang makzur, orang yang ketiadaan air dan tanah. Dia berhadas, tidak ada air untuk nak ambil wudu, untuk nak mandi, dan tidak ada tanah untuk nak tayamum ganti. Sebab kita kata dia tu dikurungkan dia dalam suatu tempat yang tak ada air, tak ada tanah. Dia kata, dan lagi akan datang sekaliannya itu pada tempatnya, pada bab dia, pada bahasan masing-masing. Jadi
ini nak cerita benda-benda yang kita akan nak bicara dalam bab kitab solat. Sebab tu bab solat tu panjang. Dan keduanya fardu kifayah. Apa tu makna fardu kifayah kita maklum. Dan ditutup ni, dan iaitu yang ditutup perbuat akan sebagai tutup yang putus. Memanglah fardu begitulah. Tetapi daripada ketiadaan tilik ni, dengan tak tilik kepada dengan zatnya, dengan dirinya kepada orang mengerjakan dia. Siapa mengerjakan pun boleh. Kita tak buat, ada orang lain buat, lepas pada tututan. Maka dia katanya, dan iaitu sembahyang jenazah, sembahyang jenazah dan sembahyang jemaah. Hukum ni fardu kifayah. Tapi sembahyang jemaah ni fardu kifayah mengikut setengah ulama kata. Tapi ada setengah katanya sembahyang jemaah ni adalah sunat muakkad. Tapi tak apalah, kita nak bagi tahu katanya masuk dalam ni juga. Jadi pasalnya kita nak tahu katanya dalam bab solat kita ni, belajar bab solat termasuk bab solat jenazah, termasuk bab jemaah. Lepas tu apabila belajar bab nak solat jemaah tapi nak solat jenazah tapi belum pada nak solat, nak buat apa? Kena mandi dulu, kena kapan dulu kan. Selepas tu, lepas pada solat kena tanam pula. Maka semua tu ada bahasan di sini. Apabila orang nak mati, macam mana dia, selepas pada, maka akan bersangkutan dengan solat jenazah, dia akan mulai bicara apabila seorang di dalam sakit. Ni dekat nak mati, tu tak mati lagi. Dalam bab solat tu bercara apabila seorang dekat nak mati macam mana dia, apabila sudah mati apa yang kita kena buat pertama kali, belum pada kita nak mulai mandi, sementara duk tunggu masa sementara tu, apa yang kita buat apabila dah keluar roh tu, apa yang kita nak buat, nak letak mayat tu macam mana, nak terbaringkan dia macam mana, sementara nak sampai masa mandi. Lepas tu mandi pula, nak mandi cara mana kita nak mandi. Sudah mandi kita nak kena kapan, maka cara mana pula kita nak kapan. Sembahyang, cara mana nak sembahyang. Lepas pada sembahyang tak boleh biarkan gitu, mesti kena tanam. Panjang pula di situ. Sembahyang jemaah pun panjang pula, batal tak batal dengan imam makmum apa, banyak pula di situ. Yang kita belajar belum pada ni kitab Panduman Jemaah, ambil satu bahagian saja daripada bab solat. Satu bahagian daripada bab solat. Bab menyatakan sembahyang jemaah. Begitu. Maka lagi akan datang keduanya pada tempatnya. Lagi kedatang juga. Begitu. Dan fardu kifayah yang lain pada sembahyang amat banyak. Di sini apa dia? Panggil sambilan. Apabila dah sebut benda yang fardu kifayah, maka sambilannya musannif Syekh Daud nak bilang bagi kita dengar benda-benda yang hukumnya fardu kifayah tapi yang lain daripada solat, dua solat. Benda yang hukum fardu kifayah yang lain pada solat jenazah, yang lain daripada solat jemaah, ada banyak lagi. Maka sini nak ambil kesempatan nak cerita pasal benda yang hukumnya fardu kifayah. Maka habis cerita fardu kifayah akan balik kepada bahagian yang 4 tadi. Sebab tu di sana sampai bahagian yang ketiga, yang keempat lagi. Jadi maknanya sini nak sambilan. Sebab nanti habis cerita dia akan sambung balik kepada 4 bahagian. Sebab ada tinggal 2 lagi kan. Ada yang ketiga dengan yang keempat. Lepas tu tujuan dia nak cerita di sini, nak cerita katanya 4 bahagian tu semua bagai-bagai tu akan disebut dalam bab solat.
Yang mana belum pada bab solat. Ni kita yang kita baru habis tu ialah bab haid kan. Bab haid dan bab nifas. Mulai daripada awal kitab untuk nak kenal cara jalanan kitabnya. Dan mulai pada awal kitabnya kita bicara maknanya awal kitab awal bahasan kitanya pada masalah pada muka surat 7 pada muka surat 7 pada muka surat 7 Kitabut Taharah. Pada muka surat 7 Kitabut Taharah. Maka muka surat 7 tu Kitabut Taharah itu satu syarat bagi solat baru. Sebab nak boleh solat tu tak dapat tidak kita kena bertaharah. Tu panjang. Itu pun mukaddimah bagi sembahyang. Mukaddimah bagi sembahyang. Mulai di sini mana banyak benda lagi kita nak kena belajar dalam bab solat. Begitulah. Nak cerita katanya besar ni. Bab solat ni besar. Bahasan dia tu memang panjang. Panjang daripada bab mana-mana bab dalam kitab fiqh 4 robok. Bahasan solat ni lah dah paling panjangnya. Yang paling banyak bahasan dia. Gitulah. Kemudian kita akhir pada kata dan fardu kifayah yang lain daripada sembahyang amat banyak. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك كما قرأنا ونحفظنا ونسألنا فردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Baba. Terima kasih Pak. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.